Okey. Kita akan bacakan soalan. Okey, soalan kita adalah oblik apa? Oblik arm. Okey, disebabkan dia adalah arm, dia adalah berapa? Siapa ingat lagi? Berapa ukuran dia? Dia adalah 3/4 dari dari kedalaman, iaitu dari sini. Sini adalah D. Atau boleh juga awak ambil di sini. 3/4 darab dengan berapa kat sini? Di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Darab dengan 80. So 3/4 kita darab dengan 80. So berapa kita dapat? Berapa dapat? Cepat. Berapa dapat? Tekan. 60. Ya, 60. Lamanya nak bagi jawapan. Ingat ini adalah jarak ataupun ukuran yang perlu kita ambil pada paksi surut dia. Yang ini kena clear dulu. That's why you kena baca soalan. Mouse saya ni kan bateri dia agaknya dia terlari-lari je. Panggil pun dia pergi jauh je. Terus saya panggil kat sini, dia pergi kat lain. Aduh. Sekejap. Okay, so paksi surut, awak dah expert dah. Paksi surut dia akan berada di mana? Katalah saya start di sini. Okay, bagi hadapan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 9. Okay Bahagian depan tak ada perubahan tu kena jelas lah. Di hadapan tak ada perubahan. So apa yang ada kepada kita kat sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. So kita sukat lah sampai ke 5. Kita nak tandakan kedudukan jarak 50 kita siap-siap. So cikgu tandakan di sini. Boleh Okay. So keluarkan semula kita punya ni Ketinggian dia berapa? Boleh tolong kirakan? Berapa ketinggian? By referring to your module, can you please check what is the height untuk kotak asas kita? Berapa, Cik? 4,5. Ketinggian? 45. 80. Ketinggian? 60. 60. Soalan awak tak sama ke? Soalan awak sama dengan Cikgu tak? Saya darat 3/4. Wait, jangan. Awak hanya akan guna 3/4 pada paksi surut sahaja. Jangan tersilap, Cik. Bahagian hadapan yang kita tengah lukis sekarang ni, okey, ukuran kita tak ada buat sebarang perubahan. Kita ambil exactly the same apa yang kita nampak pada pandangan hadapan. So pandangan hadapan kita ada 90 tadi kan. So kita sukat 90. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 60. So dia adalah 60. Ini betul ke? Sekejap saya cek semula. Betul ke dia 90? Betul. Okay, 90, 60. Nampak 90 jarak dia dengan 60. Boleh ke? Boleh follow Okay, ini adalah kotak asas dia. So, lengkapkan dulu kotak asas supaya kita tak tersasar. Okay. Dapatkan dulu dia punya kotak asas. So, ukuran di sini yang akan ada perubahan nanti.
Bahagian hadapan tinggi tak berubah langsung. Akan hanya ada perubahan di bahagian paksi surut, iaitu kita dah kalkulate tadi dia adalah 60. 60 adalah keseluruhan. Bila sampai dekat bahagian-bahagian yang perlu awak kira sekejap lagi, awak akan kira semula 3/4 dia. Okay, so yang ini akan jadi 60 mm. Nampak Kita akan sukat dia letak di sini. Okay, ni kita akan ukur satu. Okay, kalau tak nak ukur semua pun tak apa. Kita ada shortcut sebenarnya. Shortcut dia buat macam mana? Dah ukur sekali kat situ. Tarik teruslah ke atas ni. Jangan lupalah letak T-square di sebelah bawah set square kita tu. Okay. Okay, ini adalah kotak asal. Dah tak boleh panggil sebab dia jatuh ke bawah. So, okay. Sepatutnya dia segaris lah semuanya. Okay, itu yang kita dapat. Kita dapat kotak asas macam ni. Ukuran hanya berubah pada sini sahaja. Kedalaman. Iaitu dari 80, kita dah jadikan dia sebanyak 60. Boleh Okay. So, ketinggian tak berubah. Dia remain as 60 dan juga kelebaran tak berubah. Ini adalah 90. Yang ini awak kena jelas. Okay, jangan tersilap lah. Boleh faham Okey, yang saya nampak pada permukaan paling hampir dengan mata kita pada pandangan hadapan adalah surface yang ini. Let's say warna ni. Okey, yang ini akan berada paling hampir dengan mata kita pada pandangan hadapan. Setuju ke tak setuju? Are you okay with this? Okay ke? Yes. Yes, very good. Okay. So, kalau kita tandakan sedikit, ketinggian kita adalah 2 kan? Kat sini. Ni lebih kurang gitu. 2 kita di situ. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita nak dapatkan ketinggian ni dan kita akan lukis ini sebagai garisan binaan kita. Okey, ni garisan binaan. Tarik sampai habis pun tak ada masalah sebab dia binaan. Okey. Dan bahagian sini tadi kita dah sukat dia adalah 50. So sini adalah 50. Ambil ni. Gariskan je. Gitu. So, saya ingatlah pula. Senyap je. Okey, kita akan dapat apa di sini sebenarnya? Kita dah dapat bahagian yang kita lorekkan dengan merah tadi tu. So kita bergerak macam tu. Nampak tak? Boleh faham tak di situ? Faham. Boleh faham cara nak tackle satu persatu. Okey, sekarang kita nak bergerak pada bahagian yang cikgu lorek kat sini warna kuning Warna kuning. Warna kuning kita berada pada bahagian, kalau you tengok, nak kenal pandangan tu berada pada surface yang mana, you tengok pada pandangan atas, dia berada di sini. Dia juga dalam keadaan condong. Okay? Macam yang kita dapat sebelum tadi. Ada je bahagian-bahagian yang condong yang awak kena ambil kira lah. Okay? So, tengok pada pandangan atas, dia adalah condong. So awak tak boleh dapatkan dia pada bahagian sini sebagai, kalau kita nak lorekkan bahagian ni sebagai warna kuning, tak boleh lah. Sebab dia adalah condong. Condong dia menuju ke mana? Okey, kita kena teruskan yang ini dengan binaan semula. Okey. Mana dia? Okey, ni kita bawa dia pergi ke belakang dulu. Okey, bawa pergi situ dulu. Okey, jarak daripada poin yang di hadapan, poin hadapan kita katalah di, ni cara awak nak tackle lah kejap Okey, bahagian hujung sini.
Katalah kita bagi nama dia A. Okey. A kita berada di mana? So kalau you tengok pada pandangan atas, A kita tu berada di kemungkinan pada point yang ini satu ataupun yang di sini lah. Yang sini akan jadi A kita lah. A bawah, A atas. Nampak tak? Itu adalah kita punya penjuru A. Tak ada sebarang bongkah di sini. Okay, sebab dia dah letakkan kedudukan dia condong. So dia tak akan ada pada bucu sini. Nampak So di sini adalah kosong. So tak boleh sambung lah. Boleh faham? Tapi dia ada jarak dia. Jarak dia pada kedalaman kalau you perhatikan starting dari A awak menuju ke hujung sini, hujung kuning kita tu. Okay, so dia ada 1, 2, 3, 4. So kita kena sukat dia sebanyak 4. Tapi ingat kita melibatkan di sini adalah oblique arm. Sekiranya dia adalah 4, okay, so kita kena calculate dengan 40 didarab dengan 3/4. Dia akan menjadikan ukuran yang sebenar di situ, iaitu sebanyak berapa? Anybody? 30. Yes, very good. Yes, very good. Okay, so kita kena sukat dia supaya dapat 30. 30. Barulah kita tandakan dari titik A kita. Tak kira lah atas ataupun bawah. You dah tanda atas, okay, you tak tanda bawah pun tak apa. Sebab sat lagi awak boleh je ambil ini okay, kalau nak guna letak gitu je. Sambil tu ada T-square lah di sebelah bawah. Awak dah boleh terus gariskan sebagai garisan binaan. Ni. Kita dah dapat dia punya perjalanan yang color kuning. Nampak tak? Boleh jelas tak di situ? Sekejap lagi kita akan sambungkan A atas, A bawah kita mengikut kedudukan titik yang kita dapat tadi untuk menghasilkan bahagian yang berwarna kuning. Bahagian atas sambungkan bahagian atas gini. Okey. Dan bahagian bawah sambungkan pada bahagian bawah. So apa yang kita dapat di situ adalah bahagian yang berkala kuning. Nampak Okey, kita dapat bahagian itu. Okey, bahagian kuning kita juga ada pada pandangan sisi. So boleh dilorekkan lah. Okay, we just highlight this. Okey, ada soalan setakat itu. Boleh follow? Boleh cikgu? Boleh. Okay, boleh ikut satu-satu Okey, kalau jika sekiranya yang ini akan jadi warna kuning kita. Okey, ni saya simpan dulu. Simpan dulu semak kan. Okey, color warna apa saya sebut tadi? Orange, hijau. Warna hijau Yang ini adalah lorekkan hijau. So kalau kita perhatikan hijau, pada sisi kita dah ada sebahagian portion yang dilorekkan di situ. Di mana ukuran dia adalah 15 lah. Okay, sebab kita merujuk pada oblique arm. Okay, dan garisan hijau kita akan berada pada line di sini. Okay, kita highlightkan sedikit di sini. Satu persatu Kalau you tak tengok saya tak tahulah. Okay, ini line hijau kita. Nampak tak? Dia tak ada permukaan yang orang kata apa yang condong terus di sini. Nampak? Dia ada macam ni. Yang condong tu adalah permukaan yang ini. Nampak tak? Beza So yang ni dia tegak dulu. Nampak di sini dia tegak. Dia tak terus condong ke bawah. Dia tegak dulu. Jadi permukaan yang tegak tu kali hijau. Hijau tu pada pandangan atas dia berada di sini. Side sini. Jadi kita dah boleh highlightkan kawasan ni sebagai kawasan hijau kita. Nampak tak? Kita dah dapat 1, 2, 3 surface di sana. So kita nak lengkapkan yang selebih itu. Boleh ke? Boleh kelas? Boleh follow lagi? Boleh. Boleh Okey, so di sini apa yang nampak paling hampir dengan kita adalah kita cuba nak selesaikan yang bahagian yang ni lah, yang berkala biru pula.
Biru ni dia adalah surface atas lah. Okay, ketebalan yang kita dapat pada bahagian sini, dia akan berada di atas sini. Kita akan dapatkan bahagian itu. Okay, so dengan cara apa? Okay, kita kena tengok balik berapa ukuran dia. 1, 2, 3, 4. So kita refer balik dia adalah 4. Macam biasa, garisan binaan perlu awak keluarkan balik lah. Awak punya 45 kat sini. Okay. Okay, ni keluarkan. Okay, awak lukiskan binaan. Tarik je. Okay, ukuran yang kita kehendaki adalah sebanyak 30. Nampak tak? Boleh follow So disebabkan 30 tadi, sebenarnya kita dah sukat dah. Daripada A kita pergi ke belakang tadi. Perasan tak? Okay, jadi kita boleh shortcut lah. Tak payah lagi nak sukat. Boleh terus ambil. Okay, jarak kat sini. Dah boleh, boleh terus lukiskan tu sebagai garisan binaan. Nampak So ini adalah surface kita yang berkala biru. Kita buat sedikit bagi awak nampak jelas. Boleh setakat tu? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Boleh follow Okey, sekarang kita ada satu lagi permukaan yang kita boleh terbitkan di sini. Okay, so kita letakkan let's say ni bahagian sini. Sini dah boleh jadi sekeping tau. Sebab dia tak ada terpisah dengan garisan objek. Dia datang sekeping bentuknya macam ni. So kita boleh dapatkan bongkah ataupun surface yang ini di bahagian tegak. Okay, kita refer pada pH lah. Bila nak refer pH, mata awak kena ada kat sini. Nampak ni? Di sebelah arrow kat sini. Tak nampak ke? Sekejap. Mata awak kena ada kat sini. Nampak? You kena pandailah nak tackle kat mana kedudukan awak berada. Sebab sekarang fokus kita adalah nak melukis yang colour purple ke pink tu. Okay, bahagian itu. Boleh boleh follow So kita akan teruskan. Keluarkan semula lah. Ya. Di samping tu jangan lupa T-square awak sentiasa kena ada berhampiran. Okay. So kita akan ambil ketinggian. Ketinggian ni kalau kita tengok balik dia ada berjarak 20. Okay. So kita dah boleh terus tegakkan bahagian ini. Nampak kita akan tegakkan. Sekejap. Okay. Ni garisan binaan kita. Nampak? Kita dah dapat tegak. Kita dah dapat yang ini. Nampak ni? Sekarang, kita nak bergerak pula pergi pada bahagian 1, 2, 3. Tadi kita dapat bahagian ni, kita nak gerak pergi ke paksi Y tadi adalah kenaikan 20. Kita bergerak ke paksi X menuju ke kanan 30. So tadi dah 20. Pergi cari ke kanan sebanyak 30. So kita sukat 30. Dia berada di situ. So kita tandakan sinilah. Okey. Situ kita dah tandakan dia 30. Boleh harap-harap boleh nampak kita dah ada perjalanan ke sini. Nampak ni? Kita dah menuju ke, follow saya tak? X 20, Y kanan 30. Sekarang ni kita akan bergerak ke mana pula? Siapa yang ikut saya tolong bagi jawapan. Nak bergerak ke mana? Tak follow dia tak tahu lah. Ke mana? Saya nak bergerak lagi ke mana ni? Y? Tahu tak paksi Y, paksi X ni? Macam you buat translasi kan? Ni Aduh, tak tahulah awak nampak ke tak ke. Tak berjawab. Okey. Line kita tadi kat sini. Okey, 20 paksi X. Ni 20. Nampak ni, gerak 20. And then, dari paksi Y 20 tadi, gerak ke kanan, paksi X.
30 jaraknya, tak ada perubahan apa. Sebab ini melibatkan pandangan hadapan, bukan paksi surut kita. Okay, so dari sini pergi ke sini adalah 30. Boleh boleh follow Tu naik ke atas tu. 20. Ya. Ni nampak ni saya keluarkan color ni boleh ke? 20 saya ulang balik 20 untuk paksi Y. Boleh? Boleh ikut setakat tu? Boleh. Okey. And then gerak ke kanan mengikut paksi X iaitu 30 di mana kita follow yang ini. Rajah pada pandangan hadapan. Boleh Okey, kita gerak ke atas paksi Y balik. Okey, positif sebab dia bergerak ke atas, positif paksi Y 20. So kita gerak dia 20 ke atas. Kita di situ. Are you with me? Yes. Yes. Very good. Okey, sekejap. Sebelum tu kita kena dapatkan dulu garisan binaan. Tak ada garisan binaan, tak boleh lah nak proceed kita punya drawing. So I need this construction line first. Okey. Simpan sekejap. I call up this color. Okey. Okey. Berbalik kepada pandangan hadapan. Okey. Kita dah stop kat situ tadi. So kita gerak lagi 30 mm ke kanan paksi X kita. Boleh ke? Boleh Ni bahagian atas sini. So I'm going to calculate this for 30 lah. Saya nakkan 30. So my 30 is somewhere around here. So I'll just draw one horizontal line. Okay. The length should be 30 mm lah. Saya dah sampai ke situ. Are you there? Are you still with me? Yes. Okay, very good. Okay, another construction line is needed over here. So what I do is, saya lukiskan satu garisan binaan. Ukuran dia adalah berapa kelas? Okay, if we back to 10 mm. Berapa? Ni 10 mm. Negatif. Yes, negatif Y. Boleh? Boleh follow? Okay, we just draw satu line ke bawah paksi Y sebanyak 10 mm. Dapat sampai situ. Okay, apa sekarang kita nak lakukan? Kita nak buat apa sekarang? To complete our Lukis drawing. garis condong. Very good. Tak perlu sukat berapa jarak dia. Kita hanya perlu sambungkan terus untuk lengkapkan kita punya bahagian yang bercolour pink. So kita akan sambung ke sini. Ini adalah surface bahagian paling hadapan. So surface yang paling hadapan yang kita dapat di sini adalah bahagian ini. Okey, setakat itu. Can you follow? Boleh ikut? Dapat Boleh. Satu persatu kita bawakan pada awak. Okey, so dalam kes awak kita nak melengkapkan bahagian kalau kita perhatikan pada pandangan atas kita masih ada satu portion kat sini, satu lagi kat sini, satu lagi di sini. Nampak So ada 3 lagi bahagian atau ada tiga lagi bahagian pada pandangan atas. Tapi kalau you tengok sisi, dia ada beberapa bahagian lagi, dia ada 2 bahagian lagi. Okay, so kita kena saling tengok-tengok lah. Tengok dekat pandangan atas, tengok dekat hadapan, begitu juga tengok balik dekat pandangan sisi kita. Okay, so back to this one. Patah balik, kita nakkan garisan binaan. So kita akan panggil semula lah. Okay. Okay, yang ini semua awak akan terus bawa dia pergi ke belakang sahaja. Nampak tak? Ni garisan ni. Saya bawakan satu-satu dia. Ukuran tak apa. Sat lagi kita ambil kisah. Nampak? Kita panjangkan pun tak apa. Okay. Ni semua ni adalah garisan binaan. Okay.
Yang ini juga. Berapa jarak tak apa. Kejap kita akan kira balik berapa dia punya jarak dia. Okey. Setakat itu boleh follow. Kita just prolong ataupun panjangkan. Kat mana titik, kat mana siku-liku kita tu kita just panjangkan ke belakang. Ukuran kita akan ambil di mana? Ukuran kita akan refer balik pada kedalaman. Refer balik pada soalan dia adalah oblique arm. So kita kena ambil sukatan dia sebagai 3/4 didarab dengan 40. So kita akan dapat ukuran dia adalah berapa? 30. Nampak So ini 10. tadi dah memang 30. Ini dah memang 30. So kita proceed untuk yang ini pula. Nampak Kita proceed, letak dekat situ, kita tandakan 1. Nampak ni? Tandakan 1 di situ. Pergi lagi, okey. Kalau tak nak tandakan pun tak jadi masalah. Dia akan naik terus ke atas je. Okey, tak apalah kita tandakan. Okey, ni pun 30. Sini kena cari 30 dia kena tanda. Nampak? Kita tandakan. Okey, dapat So, apa yang perlu awak buat sekarang adalah dari sini pergi ke sini dah boleh disambungkan sebagai awal-awal ni garisan binaan dululah. Nampak Yang ini bukan garisan oblik ni. Dia ada garisan oblik, ada garisan bukan oblik kan. Yang ni bukan. Ni garisan bukan oblik. Sebab dia tak menggunakan angle horizontal, vertikal, 90 darjah dan juga garisan oblik 45. Yang ini juga bukan merupakan ini adalah garisan bukan oblik. Ni you kena tahu lah. Sambil-sambil tu saya cerita balik lah. Okey, kejap. Panggil balik set square kita 90, 90, 90. Okey. Ni panjangkan. Okey. Satu. Okey, ni satu, ni satu. Okey, dah cukup. T square. Jangan lupa untuk dapatkan yang ini. Okey. Kita dah siap sebenar-benarnya. Awak boleh nampak jelas tak di situ? Sambil tu boleh ke kalau sekejap saya highlightkan dulu sebagai garisan objek bagi awak nampak clear sikit. Okay. This is one of our object line. Okay. And then this one. Bahagian ini juga. Okay. Ni akan jadi object line, ni garisan objek awak lah. Syasha boleh Syasha? Mana Syasha? Tadi nampak ada. Syasha tidur Boleh ke? Boleh. Tu bela. Macam nak tidur je tu. Kenapa ni? Awak buat tak? Okey, awak dah siap nanti tolong snap, hantar gambar. Dah siap tolong hantar lah. Macam biasa lah. Patutnya saya siap, awak akan siap lah. Okay, this is our final answer. Awak gunakan peralatan jangka lukis apa semua mana-mana yang patutlah. Okay, kita akan dapat rajah macam ni. Okay, ada soalan setakat itu? 12
Start at 12. Okay, ada soalan tak? So Ada soalan? saya faham cikgu. Tak ada. So far boleh faham Okay, kejap